Assalamualaikum, selamat petang. Semalam ni saya nak buat satu video, okay, untuk terang sedikit tentang macam mana you nak buat kajian untuk swing. Sebab ramai sangat yang confused yang boleh swing ke tak. Okay, banyak tanya ni boleh hold ke tak. Okay, yang confused, ni counter untuk intraday ke, ni counter untuk hold. Okay, so dekat sini saya nak buat satu video. Kajian ringkas. Okay, kajian yang paling simple iaitu market structure dengan volume. Okay, market structure ni apa? Market structure ni maksudnya you kena tahu you punya support resistance. Okay, tak kisah you pakai horizontal line, okay, you pakai trend line, you pakai moving average, tak kisah. Okay, apa yang saya dah ajar dalam kelas lah. And then you kena tahu, make sure counter tu adalah counter yang uptrend. Okay, counter uptrend. Okay, kalau you confuse, you nak pakai line MA50 ke MA200 ke apa, senang, you clearkan you punya chart. Okay, you kosongkan you punya chart. Okay, yang tinggal adalah volume dengan candle sahaja. So, apa yang you kena buat adalah you zoom out dulu you punya chart ni. Okay, bagi nampak the whole picture. Okay, sama ada you nak dekat one day ataupun weekly lah. Kalau one day, you kena zoom up banyak sikit. Okay, sebagai contoh, counter M-FLA ni. Okay, apa yang kita nampak kat sini, kalau you tak zoom out, kalau you just pakai 3 months ke, okay, you takkan nampak sama ada chart ni you boleh swing ke tak. Tapi kalau you zoom out 1 year, contoh, okay, you ambil 2 years, okay, you akan nampak, oh, dekat area 725 ni sebenarnya resistant berapa tahun resistant ni. Okay, ni 2 Ogos 2019. So 2 tahun punya cerita ni. Resistant dekat sini ni. Okay, dia test 1, 2, 3. Okay, kalau you belajar pattern ni, mungkin ada cup and handle kat sini, 1, 2. Okay, cup handle, dan dia breakout kat sini. So kalau you nampak, kalau you zoom out you punya chart, you akan nampak, okay, counter ni aku boleh swing. Sebab apa? Sebab kalau you masuk dekat area dekat-dekat dengan support ni, you boleh swing lah. Tapi kalau you dah terlepas, kalau you nak swing, jangan masuk dekat puncak ni, sebab dia akan retrace. Mungkin dia akan test balik dekat support sini, baru you masuk untuk swing. Okay, macam tu. Kalau you nak letak pun, you letak ni je. You letak apa ni, kita panggil MA200. Okay, so dekat sini pun you boleh buat you punya trend line. Boleh lukis. Okay, boleh lukis you punya trend line kat sini. You juga boleh pakai trend line ni sebagai kita punya market structure. So kalau contoh macam counter M-FLA ni, you naik, okay, dia test, and then you nak swing bila? You nak swing bila dia touch you punya trend line ni. You boleh lah beli kat sini. Okay, untuk swing, okay, untuk swing ni you tak perlu nak tunggu volume masuk ke apa, tak perlu. Dia yang paling penting adalah dia punya market structure dia tu yang penting. Market structure dekat, you kena beli betul-betul dekat dengan support, supaya you tak floating, supaya bila dia return you tak rugi. You less risiko. Okay, so bila dia test banyak, nampak 1, 2, 3. So dekat sini you nampak dekat sini dia dah touch, and then volume pun retrace. Okay, so you boleh lah try. You boleh try. So nak cut loss kat mana? Cut loss kalau dia break you punya ni lah. Okay, kalau dia break you punya trend line ni. Okay, kalau dia patah trend line ni, kalau you beli dekat sini, you punya support dekat sini lah. Kalau you beli dekat trend line, you punya support dekat trend line. Macam tu. You janganlah you beli kat support and then you beli kat trend line, and you supportkan dekat trend line. So tu adalah trading plan yang salah. Okay, ni sebagai contoh lah satu counter. And then kita tengok lagi counter apa, counter EG. Ni saya just ambil randomly, saya tak tahu ni counter. Okay, so macam counter ni, counter ni dekat mana kita nak masuk untuk swing. Okay, first kali apa, you zoom out. Okay, you zoom out, you nampak, okay, counter ni counter init lah. Okay, atas 200,
And then apa yang kita boleh buat adalah kita lukis kita punya trend line. Dekat sini ada satu trend line. Okey, ni trend line yang besar lah. Ni satu, sorry. Okey. Dekat sini ada satu trend line yang besar. Dekat sini ada satu. And then dekat area sini pun ada juga satu. Okey, dekat sini pun ada satu. Dekat sini pun ada satu. Tapi ini terlalu curam lah. Kalau curam sangat tak menarik juga. Okey, ini buat downtrend line kat sini satu ada. Okey. You kena lukis, you kena banyakkan lukis. Okey, dan satu juga dekat sini pun ada satu apa ni? Dekat sini ada satu resistance kat sini. So kena mark siap-siap. So untuk you swing counter EG ni boleh ke tak? Saya nak kata boleh ke tak? Boleh, tapi you punya risiko tinggi lah sebab you punya market structure hanyalah dekat area sini. Okay, sekejap. Dekat area, kalau you masuk sekarang, okay, you punya market structure dekat area sini, support kat sini je. Okay, support kat sini. Kalau dia break, dia akan, boleh jadi dia touch balik trend line kita ni. Boleh jadi bila dia break, you punya support kat sini, dia akan touch balik kat sini. Boleh jadi kat sini dia touch ke sini, ataupun kalau dia rebound kat sini, area sini, mungkin dia akan buat satu trend line yang baru lah area sini. Tapi for EG ni, okay, kalau for EG ni, apa yang saya boleh kata adalah kalau you nak swing, di sini kita boleh ambil. Okay, kalau you nak swing, is risky lah untuk swing EG sebab kita punya entry sepatutnya dekat area trend line ni. Market Malaysia tak kisah market Malaysia ke market overseas ke apa, memang trend line ni sangat penting untuk kita pandai lukis. Kalau boleh setiap chart tu lukis dekat mana dia punya trend line, tak kisah apa trend line ke, down trend line ke, okay, any channel semua boleh lukis. Ni contoh counter EG. Ni saya tunjuk macam mana you nak buat kajian swing counter tak menggunakan apa-apa line pun. Apa-apa, maksud saya tak pakai moving average 50, 20 kalau you pening. Okay, kalau you tak kerti nak pakai, kalau you confused. Okay, ni cara dia. Dan dia kalau kita tengok, saya tengok kalau kita lukis MA50. Okay, MA50, MA20. Okay, sebenarnya lebih kurang, nampak tak? MA50 sebenarnya dia touch juga dekat kita punya trend line ni. Itu saya kata jadikan dia sebagai nilai tambah. Yang penting sekali you kena kenal market structure, you kena tahu trend line. Sebab apa? Based on trend line ni kita boleh tahu counter tu adalah counter yang uptrend ataupun counter tu adalah counter yang downtrend. Okey, ini contoh counter EG. Kita tengok lagi contoh counter lain. Okey, contoh counter SMK ni, tengok ada tak pattern. Okey. Ini saya lukis balik. Okey, saya buang MA50 kalau you tak nak pakai. Nampak tak counter SMK ni? Okey, lukis dulu dia punya trend line kat sini. Ada satu trend line kat sini. Okey, lukis dulu. Dekat sini ada satu. Dekat sini you entry kita kat sini. Dia dah naik. Okey, dia naik. Dia touch. Sampailah at least kita dapat 1, 2, 3. Okey lah, 3 point. Candlestick menyentuh. Ini bila dia pergi balik kat sini, sama ada you nak tunggu volume kecil ke, okay, ataupun you nak kutip terus pun boleh. Tak ada masalah. Kita ada masalah sini. So kalau you beli kat area trend line ni, apa 28 sen. So you dah almost 100%. Tu cara untuk swing counter. Kalau you terlepas kat sini, you boleh cari another trend line kat sini. Okay, kat sini pun ada satu. So kalau you pakai trend line ni, okay, 1, 2 kat sini. So you punya support dekat sini lah. Kat sini area 45 ni. Sebab you pakai trend line ni, kalau dia break, so you kena cut loss. So for SMK ni, kalau kita beli dekat area trend line ni, you boleh swing selagi mana dia tak break you punya trend line. Selagi mana dia tak patah trend line, you boleh hold je. Patah tu maksudnya apa? Maksudnya, kejap saya lukis sikit. Patahnya maksudnya contoh kalau macam dia naik. Okay, dia naik. Dia apa yang terjadi? Zap. Sampai satu masa, mungkin ke atas ni kot. Okay, dia naik. Dan dia pecah trend line. So kat sini kita dah boleh take profit. Tu maksud patah trend line.
Kita tengok lagi contoh lain. Ni saya ajar macam mana you nak swing counter. Penting you kena tahu market structure. Tengok counter uh, counter puncak. Okay, kita tengok counter puncak. Okay, apa yang penting adalah you zoom out you punya chart dulu. Okay, kita baru nampak kita punya apa? Kita punya market structure. Okay, so kat sini ada satu. Kat sini pun ada satu. Nampak tak? Trend line. Okay, so kalau you beli kat sini, area sini, you already making profit berapa persen kat sini. Dah dalam 20 bit you dah dapat profit 20 bit kat sini. So counter puncak ni boleh hold ke tak? Kalau you beli kat bawah ni you boleh hold lah. Selagi mana dia tak patah you punya trend line ni boleh hold. Okay, faham Contoh counter puncak. Kita ambil counter lain ni. So tak semua counter dia boleh hold. Selagi mana dia dekat atas trend line you boleh hold. Ni kalau you nak kaji chart one day you kena zoom out. You kena zoom out you punya chart supaya you boleh nampak overall picture. So dekat sini ada satu trend line. Okay, so kalau counter lain ni you nak hold ke tak? Okay, kalau you nak hold, kita tak tengok. Okay, tengok sama ada dia boleh touch tak trend line ni. Dia retain sampai trend line ni. Area sampai area 60% ni kot. Okay, dia mungkin dia tak jatuh. Tapi mungkin dia akan sideways. And then tak sampai dekat trend line ni, kita boleh try beli. Okay, boleh try beli. Kat sini pun ada satu resistance. Kalau nak tunggu dia break up pun boleh. Nak tunggu dia touch trend line pun boleh. Tak masalah. Okay, so trend line ni sangat penting untuk kita tahu counter tu uptrend ke, downtrend ke. Okay, contoh lagi counter apa? Kita tengok counter MLS. Okay, counter MLS. Berapa minit tadi? 12 minit. Okay, tak apa. Okay, buang dulu. Okay, counter MLS ni nampak? Counter MLS ni kalau ikut saya, kita buat trend line dekat sini, ada satu trend line kat sini. Okay, 1, 2, dia touch kat sini, dia naik. Dia naik. Okay, so kalau you nak hold, kalau you dah beli kat bawah, you boleh hold. Tapi kalau you nak beli sekarang, you punya risiko agak tinggi lah. Okay, 70 apa ni, kalau you beli 70 sen, so boleh jatuh banyak. Boleh jatuh banyak. Okay, kalau you nak beli counter MLS, okay, untuk hold, kalau dekat dengan trend line ni. Okay, dekat dengan trend line ni. Okay, macam tu lah cara nak mengkaji. Okay, senang je. Okay, senang sahaja. Kalau kita betul-betul belajar, kita tahu market structure, kita tahu market pattern, okay, kita boleh, InsyaAllah kita boleh. Kita tak perlu pun nak tanya orang boleh swing ke tak, aku boleh hold ke tak counter ni. Okay, contoh macam counter Asia Ply. Okay, counter Asia Ply, kita tengok Okay, Asia Ply ni sebab dia sedang maintain dekat atas MA200 ni. MA200 kita berapa tu, harga 29 sen. So critical juga tu. Okay, boleh maintain kat situ. Okay, so sekarang ni dia punya support 29 sen tu lah. Kita tengok, kalau tengok volume pun keluar sikit je ni. Tengok weekly. Weekly still okay lagi lah. Weekly still okay lagi. Tu je lah kot. Tu je lah kot untuk cara-cara untuk kita nak kaji market structure. Okay, market structure based on trend line. Tak pakai apa-apa line pun, pakai trend line je. Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang.